akan datang lah. Soalan yang kita bincangkan pada hari ini boleh baca dulu. Saya bagi soalan baru lah. Konsep ni lain sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Puan Marina is a programming lecturer at College Technology Kedah. Due to the high failure rate in her class, she intends to find the total number of students who pass in the examination. The passing mark is 40 marks and above. There are 72 students in her class. Write a pseudocode to solve the problem. Okay, baca sekali mungkin tidak faham, jadi kena baca 2-3 kali baru boleh hadam soalan ni. Okay, Puan Marina is a programming lecturer, itu tak ada apalah, yang ni kita boleh yang ni tak ada apalah kan, kita boleh abaikan lah yang ni. Due to the high failure rate, she intends to find the total number of students who pass the examination. Maksudnya dia nak mencari bilangan pelajar yang pass exam. Okay, nak mencari jumlah bilangan pelajar. So semua pelajar dalam kelas dia ada 72 orang. Dan the passing marks adalah 40 markah. Bermaksud di sini kita kena buat looping ya, repetition. Okay, repetition ataupun loop dipanggil untuk memasukkan markah read marks untuk 72 orang. 72 orang. Jadi loop kita kita akan set untuk 72 kali. Okay, macam mana kita nak set loop tu sebanyak 72 kali? Jadi untuk set loop sebanyak 72 kali, sebab kita tahu ini loop ni bergerak sebanyak 72 kali, jadi kita kena ada initialization, iaitu nama loop saya adalah k equal to 1 lah, start dengan 1. Kemudian C, condition dia iaitu k less and equal to 72, dan update dia, U dia adalah k equal to k plus 1. So bila dalam repetition, yang mana kita tahu ini repetition ni, kita tahu berapa bilangan loop yang akan bergerak. Jadi kita kena set counter kita dari segi ICU ni lah, k equal to 1, k less and equal to 72 dan k equal to k plus 1. Okay. Okay, jadi dan isu yang kedua ni, yang pertama lah kan, yang pertama kita nak loop dan kita mesti read mark daripada pelajar, markah pelajar sebanyak 72 kali. Yang kedua, kita set markah kita repetition kita sebanyak 72 kali dengan identify ICU. Dan yang ketiga adalah di sini kita kena check passing mark dia. Okay, maksud dia kalau mark dia kalau pelajar pada pertama kali, kalau pelajar markah pelajar tu mark dia greater and equal to 40, markah pelajar tu greater and equal to 40, kita kena count pelajar tu. Maksud dia
kena count lah, ada seorang dapat greater than equal to 40, maksudnya seorang lepas kan. Kemudian kita akan repeat lagi, masukkan markah yang kedua. Contohnya markah kedua 25. Jadi 25 pelajar fail. Pelajar yang kedua tu fail. Jadi kita tak perlu kira dia. Tak perlu kira dia masuk kiraan. Kita sebenarnya dalam program ni, kita tujuan utama kita adalah to find the total number of students who pass the exam. Kita nak kira berapa dalam 72 student tu, berapa pelajar yang pass. Okay, berapa pelajar yang pass, iaitu berapa orang pelajar yang dapat markah 40 dan ke atas. Okay, jadi untuk soalan ni, konsep dia pertama dari segi looping dia 72 kali. Dan yang kedua untuk kira bilangan pass tu dia menggunakan konsep if else. If else. Yang ini konsep dia adalah if else. Iaitu selection. Okay, saya tunjuk macam mana nak selesaikan masalah ini. Okay, boleh faham ya masalah dia? Saya baca lagi sekali ya. Due to the high failure rate in her class, she intends to find the total number of students who have passed in the examination. The passing mark is 40 marks and above. There are 72 students in her class. Okay, write a pseudocode to solve the problem. Okay, pada apa yang kalau kamu dapat soalan macam ni, apa yang perlu kamu buat adalah pertama sekali kamu sketch dulu ataupun draft dulu looping sebanyak 72 kali dan dalam looping tu dia akan read marks. Okay, read marks student sebanyak 72 kali. Jadi kita start. Start, kemudian kita akan initialize counter ya, K equal to 1 sebab kita kena buat yang ni dululah, ICU tu dululah ya. Kemudian kita nak buat apa, while K less and equal to 72 sebab dia bergerak sebanyak 72 kali. So di dalam loop apa yang kita nak masukkan markah read mark, okay. Kemudian ada increment, dia punya U updates tu, ataupun kadang saya panggil updates, kadang saya panggil increment. Saya selalu kerap kali cakap increment lah. K equal to K plus 1. Okay, ini adalah dia punya increment dia. Sebanyak sekali kan. Kemudian N, while dan N. Okay, untuk pseudocode yang saya tunjukkan ni, dia pseudocode ini adalah untuk memasukkan markah sebanyak 72 kali. Okay. Sekarang kita nak dah masukkan markah 72 kali, kita dah settle. Kemudian kita nak pula menentukan bilangan yang pas. Okay, bilangan pelajar yang pas.
pelajar yang mendapat markah mark greater and equal to 40. Okay, kat mana kita nak adjust ni? Kat mana kita nak buat ni? Jadi kita kena buat dekat sini ya. Selepas read mark, kita kena tentukan markah pelajar tu 40 ke atas atau tidak. Jadi nak menentukan dia kita guna if mark greater and equal to 40. Okay, yang ni yang saya katakan masuk if else kan. If mark greater than 40, apa yang kita akan buat adalah kita akan, bila markah dia 40, kita akan kira bilangan dia sebagai 1. Jadi saya letak inilah bilangan equal to bilangan tambah 1. Okay. Ini cara untuk kira dia. Kemudian and if. Kenapa saya buat if saja? Tadi saya katakan if else kan. Yalah, konsep dia sebenarnya konsep if else. Tetapi kita hanya guna if saja sebab kita nak kira bilangan yang pass saja. Kalau kita nak kira bilangan yang fail, pass dan fail, kita ada dua benda lah. Kita kena buat if mark greater and equal to 40, bilangan equal to bilangan tambah 1. Else, bilang fail equal to fail tambah 1 lah. Okay. Jadi jangan kacau. Okay, ini pseudocode dia. Kemudian bilangan ni, bila kita guna formula bilangan ni, kita kena buat initialize nilai awal dia. Jadi nilai awal dia adalah bilangan equal to 0. Sebab nilai awal dia adalah kosong. Okay. Ada soalan nak tanya? Saya open for any question. Ada soalan nak tanya tak? Boleh tanya. Boleh tanya kalau tak faham. Saya boleh clear kan? Anybody? Ada tak? Ada tak yang nak tanya? Tak ada. Kita tengok macam mana pseudocode dia, flowchart dia ya. Flowchart. Sekejap. Okay, flowchart untuk soalan ini. So saya just refer kepada pseudocode yang kita dah buat lah. Start. Okay, kemudian initialize K equal to 1. Kemudian initialize bilangan. So saya letak nombor nama yang lebih pendek lah. Bill equal to 0. Samalah bilangan dengan bill sama je. Okay. Kemudian dia akan check untuk K less and equal to 72 sebab dia nak 72 kali looping, sebanyak 72 bilangan pelajar. Kemudian true, so jangan lupa pelajar-pelajar kalau dah buat flowchart jangan lupa true false sebab selalu saya tengok pelajar lupa letak true false. Kemudian lepas ni read mark. Okay, selepas read mark dia nak buat if kan. Mark greater and equal to 40 diamond.
Kemudian ada true, false. True, false. Bila kita hanya nak kira satu saja, so kita akan guna true sajalah. Jadi dalam true false ni dekat bila true saja kita akan kira bilangan. Bil sama dengan bil tambah 1. Okay. Yang sini nak pergi mana? Yang sini dia kena, sebab dia if else kan, dia kena pusing sini balik. Macam ni. Okay. Boleh nampak kan? Okay. Kemudian ada K equal to K plus 1. K equal to sorry. K equal to K plus 1. Okay, selepas K equal to K plus 1, kita akan repeat balik sampai atas ni. Kemudian bila false, barulah you akan print lah apa yang you nak print. So kita kena tengok lah, bergantung kepada soalan. So sini sebenarnya ada tambahan lagi ni sini. Okay, sini ada tambahan lagi. Sebelum N ada tambahan lagi dengan apa yang output yang kita nak keluarkan. So dalam kes ni kita nak keluarkan bilangan. Jadi print bill. Okay, kemudian N. Ini adalah solution kepada soalan yang kita bincangkan tadi, iaitu mengira bilangan pelajar. So bila mana soalan tu meminta untuk mengira bilangan pelajar mengikut kes lah kan. Jadi kira bilangan kita kena fokus kepada bahagian ni lah, untuk kira bilangan if else ya. Kita kena fokus kat situ. Saya rasa setakat tu saja, sebab saya memberi laluan kepada anak saya pula ada kelas. Jadi ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan langsung ke korang ni? Ada soalan nak tanya tak? Okay, tak ada, madam. Faham ke? Kalau tak ada soalan, saya stop recording dulu.